Jap. Yo, what's up everyone? Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat menonton YouTube channel Scuba Diving Malaysia. 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 Okey, apa khabar korang semua? Aku harap korang semua berada dalam keadaan sihat walaupun dalam tempoh kita ber-PKP. Alright. So, untuk video kali ni, seperti biasalah, saya Reza Hassan kalau korang tak kenal. Dan saya Suhaimi Saleh. Untuk video kali ni, aku tak nak cerita panjang-panjang sangat pasal scuba diving sebab kita pun sebenarnya dah dalam mood raya kan. Jadi, yang pertama, aku nak sampaikan ucapan selamat hari raya lah. Yang kedua, ada sedikit pasal scuba diving kan. Tapi, kita tengok macam mana. And then aku nak, di akhir video ni aku nak share klip-klip video yang aku pernah pergi diving dekat tempat-tempat menarik yang aku dah pernah pergi di Pulau Perhentian, Pulau Tioman, Pulau Tenggol, Mabul dan di Bali, di Filipina kan. So, okay. So, yang pertama, biasalah saya nak ucapkan selamat hari raya kepada semua Malaysian diver especially-nya dan kepada semua yang bukan diver jugalah. Okay. So one day saya harap korang semua dah jadi diver lah. And then saya nak minta maaf zahir dan batin kepada mereka yang mungkin ada tersinggung dengan sepanjang video kami ni apa semua kan. So saya minta maaf banyak-banyak. Biasalah kita orang kat sini bahasa rojak je sebenarnya kan. And then saya minta maaf lah sama hari raya. Okay. Dan saya juga mengambil kesempatan ni untuk nak mengucapkan selamat hari raya. Maaf saya batin kepada semua penonton-penonton YouTube channel Scuba Diving Malaysia. Terima kasih juga kerana memberi peluang kepada kami untuk menyediakan informasi-informasi yang berguna untuk warga diver dan yang diminati ramai. Dan aku dengan ni Reza. Ya. Aku nak buat pengakuan lah. Apa tu? Aku dah bertobat. Aku takkan mengata apa-apa lagi kat Mak Oli. Aku takkan mengata apa-apa lagi dekat Isaac, dekat Sepet dan semua orang. So macam tu lah. Saya tak percaya lah bang. Saya tak percaya yang dia dah bertobat. Tapi tak apalah. Sebab kalau tak ada orang-orang yang masuk air macam ni kan, macam kami ni, saya rasa tak meriah lah kan. So tak apa, kita akan teruskan kita punya masuk air tu. So apa lagi bang kita nak cerita apa ni? So ni apa ni kita ada objektif lah. Kita ada objektif, kita nak lagi ramai orang yang tonton kita punya channel ni. Kita nak ramai, kita nak sampaikan banyak lagi informasi-informasi untuk warga-warga diver kita. Bukan kita nak yang tonton je ramai, kita nak yang join diving pun ramai. Join diving pun ramai. Kemudian kita nak warga-warga kita support kita punya industri kita. Ya. Tapi yang paling penting kan, dia subscribe, dia tekan lonceng, kemudian lepas tu dia like, dia komen dan dia share. Kalau boleh, kalau ada 20 grup, 30 dia share. Itu handal sangat tu kan. Okay, so sempena tempoh PKP dan nak raya apa semua ni kan, macam mana korang punya persiapan dengan hari raya? Dah shopping ke apa semua ke? Kan? Dah beli rack ke, dah beli VCD ke, Defcom. Nak cerita diving juga orang tua ni. Takkan nak raya tak nak pakai Defcom. Raya pakai jam raya lah, jangan pakai Defcom kan. So kalau korang dah shopping, alhamdulillah. Kalau kepada macam kita orang ni, kita orang tak shopping lah sebab kita orang tak ada duit kan. So dan jangan lupa juga kepada orang yang kurang bernasib baik. Kurang bernasib baik. Sama-samalah kita membantu. Ya. Ni Reza. Ya. Ni sebelum kau teruskan aku pula. Dan sebelum kau nak pergi cerita benda-benda lebih kan. So kan aku rasa kita perlu buat satu program lah. Program untuk nak menggalakkan warga-warga diver dekat luar sana, okay, dan yang bukan diver sekalipun
untuk menonton kita punya channel kita. Okey. So, apa kau punya cadangan yang satu yang kita boleh bagi sebagai satu insentif ataupun bagi sebagai satu token kepada peminat-peminat kita kat luar sana? Sebab itulah bang, saya bawa 2 kotak ke depan saya ni. Okey. Apa yang saya nak buat ialah saya nak buat 3 giveaway t-shirt percuma. Kau kata 3, dia ni 2 je. Ini sampel, okey. So, saya nak bagi 3 t-shirt percuma, okey. Tetapi ada syarat dia lah. Okey. T-shirt ni ialah brand Diverse Life, okey. Brand Diverse Life Apparel, okey. Diverse Life ni buat t-shirt untuk scuba divingnya aktiviti dalam Malaysia ni, okey. Tapi ada syarat dia. Syarat dia ialah korang kena share video yang ni, okey, video yang ni. Dan kepada mereka yang subscribe, yang pertama saya akan pilih secara random kat situ. Kita buat macam cabutan Macam cabutan bertuah lah, okey. Nasib lah siapa yang dapat. Nasib siapa yang dapat. Yang kedua, saya akan pilih berdasarkan dia punya like yang banyak terhadap share dia dekat Facebook, kan. Dan nombor 3, saya akan pilih berdasarkan caption dia yang paling terbaik sekali untuk menggambarkan YouTube channel Scuba Diving Malaysia ni, kan. Okay, so korang tak pernah tengok t-shirt Diverse Life, tak apa. Aku tunjuk kat korang. So ini salah satu design lah. Yang saya pakai ni pun salah satu design. Yang ini DL03. Alright. So yang kat tangan saya ni, yang saya tengah buka ni ialah DL22. Tapi nanti bila korang beli t-shirt ni, korang akan dapat stiker Diverse Life. Nampak tak? Nampak tak? Ni. Stiker Diverse Life ni korang akan dapat. Okay. So okey, ini salah satu design yang ada, okey. Ini depan dia, right? Dan ini belakang dia. So, ada banyak design lagi. Nanti bila 3 nama tu dah dipilih, korang boleh pilih sendiri design-design mana yang korang nak. Saiz ada daripada XS sampailah ke 4XL. So, pada minggu kedua kita akan umumkan siapakah pemenangnya. Alright. Dan kita akan terus deliver baju melalui pos laju ke, GDEC ke apa ke rumah korang. Jangan risau, kan. Alright. So, itu saja untuk yang ni. Saya akan bagi 3 t-shirt. Okey? Jangan lupa share. Okey. So, apa lagi bang yang kita nak buat minggu ni? Itulah aku sedikit benda lah. Sementara PKP ni kita ada banyak isu dan banyak industri-industri yang involve selain daripada scuba diving. So masing-masing ada yang tertekan, kan, because of pertama orang yang bisnes tak boleh buat bisnes, ada orang yang bekerja certain sektor macam apa hotelan apa ni apa, dia tak dapat company tak dapat nak sustain, dia orang terpaksa buang pekerja. Jadi ada orang yang tak ada income. So macam-macam masalah yang timbul. Jadi macam mana punya cerita pun kita terpaksa mengharungi PKP ini. Dan semua orang rasa susah. Bukan bukan kita saja yang rasa susah, ada orang lain pun rasa susah. Betul. Jadi tapi kita boleh sama-sama menggambling tenaga, kan, apa yang kita buat, kita support each other. Kalau boleh semua orang yang mana yang nak bercuti, kita pilih. Kalau nak bercuti, kita pilih bercuti di dalam Malaysia. Kalau kita nak pergi overseas pun, kita ada banyak risiko-risiko yang kita tak tahu. Kita tak nak dapat penyakit daripada luar negara, ataupun penyakit daripada luar negara masuk ke dalam negara kita. Jadi sebaik mungkin kita hold dulu kalau nak pergi bercuti di luar negara, tapi kita support kita punya industri di dalam negeri. Saya macam ni bang, saya sarankan kalau sekiranya PKP ni habis awal lah, kan. Okey. Kita pun berharap PKP ni ditamatkan awal. Jadi saya kalau boleh dengan ini menyeru, okey. So dah macam saruman pula dah. Saya kalau boleh saya nak seru, saya menyeru semua orang-orang Malaysia kita ni supaya dalam tempoh terawal ni, iaitu mungkin 2020 dalam 2021, kan, kalau boleh, kalau nak pergi melancong tu, korang support lah local industri kita. Sebab di Malaysia kita ada banyak pulau-pulau yang menarik
Kita ada di Pulau Tioman, kita ada Pulau Perhentian, Pulau Tenggol, kita ada Mabul, kita ada Sabah, Sarawak, apa semua kan. Labuan pun ada. So kita tak payah pergi jauh-jauh. Dan kita pun kalau kita pergi jauh-jauh, ada banyak risiko juga kan. Kita tak tahu apa yang kita bawa balik. So jangan lupa kita kena support local industry kita kan. So korang pun tak habis duit banyak, betul tak? Exactly. Daripada luar negara sapu duit korang, kesian korang kan. Alright, so apa lagi bang yang dalam tempoh PKP ni, apa lagi yang boleh ditawarkan? Dan kita dalam masa during PKP ni memang kita ada halangan untuk mengendalikan beberapa kursus, sebab certain kursus tu kita perlu buat latihan sama ada di dalam pool ataupun kita buat dekat laut. Tapi masalahnya kita masih lagi tak dapat satu kata putus, ataupun sebab industri dekat Malaysia ni banyak, bukan diving saja. Jadi untuk nak menyediakan SOP semata-mata untuk diving, mungkin kalau kita tengok yang sektor-sektor lain ada yang dah boleh bermula. Contohnya golf dah boleh main, dah boleh kayuh basikal, dah boleh jogging, dan banyak sport-sport yang lain dah boleh dah boleh dijalankan seperti asal. Kenapa scuba diving tak boleh lagi? Tapi scuba diving masih tak dapat masih tidak jelas. Kita pun tak tahu bila, tapi kita mengharapkan SOP ini dapat disediakan lebih awal dan kita boleh beroperasi seperti biasa. Saya rasa ramai pun diver-diver dekat luar sana dah menggigil nak pergi diving. Termasuklah ni orang-orang. Tapi bukanlah bermaksud kan kursus ni tak boleh dijalankan. Untuk diver-diver yang dah ada, so ada lagi serta-serta kursus-kursus yang boleh dijalankan tanpa perlu kita pergi diving. Tanpa perlu pergi ke pulau? Yes, tanpa perlu pergi ke pulau. Seperti contoh macam kursus Science of Diving, kursus Nitrox, kursus equipment teknik dan actually banyak lagi. Okey. Untuk macam mana pula bang kalau untuk orang-orang yang nak ambil lesen open water, untuk yang nak memulakan kehidupan orang sebagai scuba diver ni kan. So macam mana pula kalau diorang nak ambil lesen? Adakah disediakan kursus secara online ke macam mana? Alright, exactly. Untuk sesiapa yang nak ambil kursus open water, jadi kursus open water ni dia perlu melalui 3 peringkat. Yang pertama, dia perlu masuk kelas teori ataupun kelas akademik. Yang kedua, dia perlu buat skill di pool. Dan yang ketiga, dia perlu buat diving, open water dive di pulau. Jadi kan ambil peluang ni kan, sebab during PKP ni ramai instructor dan ramai dive center yang menawarkan harga yang menarik kan. Jadi tuan-tuan boleh mengikuti program ni, run dulu dia punya academic session. Sebab academic session tu tuan-tuan tak perlu pun pergi ke dive center tu untuk menghadiri kelas. Jadi semua kelas-kelas tu boleh dikendalikan daripada tempat tinggal tuan-tuan. Kita boleh menggunakan kemudahan online. So kelas-kelas boleh gunakan Zoom, boleh gunakan Webex, boleh guna banyak lagi aplikasi-aplikasi yang boleh kita gunakan. Menggunakan apa tadi? Webex? Macam mengembek rasa dengar tadi. So actually dia ada banyak lagi aplikasi-aplikasi lain. Kalau kita nak conduct kelas open water, kita perlukan 4 hari. Tapi waktu kita conduct 4 hari tu, kita tergesa-gesa. Kadang-kadang kita nak habiskan. Bukan tergesa-gesa bang, tergesa-gesa. Saya nampak sekarang tergesa-gesa. Tapi ejaan dia macam mana? GESA. Gesa. Macam mana je gay? Gay G-A-Y. Okey. Jadi ambil peluang ni bila kita ada banyak masa, kita boleh improvekan masa di kelas. Jadi ada banyak benda-benda lain yang kita boleh elakkan. Contohnya bila kita nak belajar, kita belajar lebih detail kan, kita dapat spend banyak masa fahamkan pasal teori dia, bahaya-bahaya dia apa semua. Jadi nanti bila kita pergi ke pool, kita akan lebih bersedia. So macam mana mereka-mereka yang start nak ambil lesen scuba diving ni, of course lah open water kan, macam mana dia orang nak cari dive center yang menawarkan perkhidmatan yang secara online untuk tempoh PKP ni? Alright. So siapa-siapa yang berminat untuk nak mengikuti kursus
untuk mengikuti kursus open water diving ni. Bukan kursus nikah Okey, untuk sesiapa yang berminat untuk mengikuti program open water diver ni, jadi tuan-tuan boleh tengok dekat dalam Facebook, try cari dekat Instagram ataupun banyak media-media sosial yang lain, try to communicate. Tapi ni Zah, I nak tambah sikit Zah. Selain daripada kursus open water, actually kursus-kursus yang berkaitan yang lebih tinggi daripada tu. Macam contoh program-program Dive Pro. Jadi dulunya kalau program-program untuk IDC ataupun ITC, mereka menjalankan program tu selama 14 hari. Terkejar-kejar. Jadi kadang-kadang ada banyak benda yang tak sempat nak dibuat. Jadi saya recommend untuk mana-mana yang diver-diver yang berminat untuk menjadi Dive Pro, ambil masa peluang ni. So kita boleh banyakkan masa kelas, jadi tuan-tuan boleh improvekan in term of teaching skill, boleh improve tentang standard teori, dengan dia punya teori apa bagai. Jadi tuan-tuan ada banyak masa untuk nak bincangkan benda ni dengan instruktor tuan-tuan. Jadi kalau dulu kita tak sempat nak baca standard, kadang-kadang ada setengah orang cakap nak belajar standard ni sampai untuk exam boleh buka lah buku standard. So no point nak buka buku standard. Standard ni is something yang kita perlu tahu dan kita perlu amalkan, kita perlu faham kenapa standard direka sedemikian rupa untuk kita practice ataupun kita kita follow all the standard requirement semasa kita menjadi Dive Pro. Jadi saya rasa this is a good opportunity. So siapa-siapa yang nak ambil Dive Pro, this is the time. Betul. So macam mana korang nak search benda ni, korang boleh tengok kat Facebook. Sebab dekat dalam Facebook ni ada banyak grup-grup scuba diving. Korang type je scuba diving, dia akan keluar apa yang ada dalam Malaysia ni. So dalam grup-grup scuba diving ni ada banyak informasi tentang dive center yang ada dalam Malaysia ni, termasuklah di Sabah dan Sarawak, di Semenanjung. So dekat situ korang boleh tengok ada banyak dive center ataupun resort yang menawarkan kursus untuk ambil lesen scuba diving secara online. So korang habiskan teori dulu kan. Lepas korang dah habiskan teori, bila dah habis nanti tempoh PKP, kita berdoa supaya tempoh PKP ni dipercepatkan, ditamatkan. And then bila teori tu korang dah settle, bila habis tempoh PKP, korang boleh terus pergi ke pool dan seterusnya ke pulau and get certified. Aku harap kita orang mendapat sokongan yang lebih banyak lagi daripada korang semua, supaya kita orang ni bersemangat lagi untuk hasilkan video-video yang baik-baik untuk korang semua. Dan last kali aku akan share trip-trip video aku ke tempat-tempat diving yang aku dah pernah pergi. Alright, so korang enjoy video ni.